Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pagi lagi kan. Okey, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan untuk sama-sama tengok live webinar usahawan industri tanaman untuk tajuk urban farming ataupun indoor farming lah yang saya akan sampaikan. So saya Abdul Razak Abdul Rahman dari Pejabat Pertanian Daerah Gombak Petaling. Untuk sesi saya pada pagi ini, saya akan ceritakan detail berkaitan dengan salah satu elemen di dalam pertanian bandar juga. Cuma dia bukan konvensional, dia adalah gabungan konvensional dan juga high tech dan menjadikan tanaman tu lebih produktif dan lebih berkualiti. So okey, kita kenapa kita kena, soalan biasa saya dengar orang tanya dan even farmers, public tanya, kenapa kita nak kena pergi ke arah high tech? Kenapa kita tak nak continue je pertanian secara konvensional yang sebelum-sebelum ni dah berpuluh tahun, dah beratus tahun generasi yang sebelum ni dah wujudkan. Okay. So sebenarnya ada 6 isu dan isu ni bukan sahaja di Malaysia tapi di dunia. 6 isu utama kenapa kita perlu kan satu kaedah alternatif untuk kita atasi masalah-masalah yang terdapat dalam pertanian sedia ada ataupun konvensional. So isu pertama adalah berkaitan dengan populasi penduduk. So populasi penduduk setiap tahun akan meningkat dan pada tahun 2025 ataupun 30 kita akan capai lebih daripada 8 bilion lah dunia lah. So di Malaysia juga sama, kita akan terus meningkat daripada 20 juta akan meningkat dan terus meningkat setiap tahun. Yang kedua dia isu berkaitan dengan pencemaran tanah ataupun air yang kita nak gunakan sendiri sumber-sumber tersebut untuk sektor pertanian. Yang ketiga, semakin majunya sebuah negara, of course kawasan-kawasan pertanian semakin berkurangan. Setiap tahun kita akan lebih kurang 10% daripada kawasan tanah yang ada kat Malaysia ni atas tujuan pembangunan hospitality, jalan raya, perkilangan, perumahan. So kita tak boleh nak skip pembangunan tersebut, tapi kita kena fikirkan alternatif lain macam mana kita nak selari dengan pembangunan tersebut. Seterusnya isu yang banyak dikatakan adalah disebabkan oleh pest and disease. Okay, pest and disease ni dah beratus tahun dah wujud kan, daripada dia pun makhluk macam kita juga. So dah wujud daripada awal sehingga sekarang ni memang belum ada penyelesaian walaupun dah pelbagai-bagai jenis racun yang dikeluarkan dan pelbagai jenis produk tapi belum dapat kawal 100%. Okay. So antara faktor lain adalah faktor iklim. Okay. Kalau macam luar negara dia orang ada musim salji, musim bunga sebagainya. Tapi dekat Malaysia begitu pun ada juga. Musim hujan, panas, jerebu kan. Orang lain, negara lain bakar pembakaran terbuka, efeknya pada kita. So benda-benda tu semua mempengaruhi pembesaran tanaman kita lah. Dan seterusnya yang keenam adalah jaminan dan keselamatan makanan. So related dengan yang macam populasi penduduk dan faktor-faktor lain tadi, adakah cukup jumlah makanan kita dan selamat ke kita makan jika kita fokus pada penggunaan racun? Kan mungkin kita boleh tingkatkan produktiviti, tapi kesannya sangat besar kepada kita yang makan ni. Kalau kita pergi cek hospital pun, tanyalah mana-mana doktor pun, dia akan cakap antara faktor-faktor utama kanser di Malaysia ni adalah disebabkan oleh pemakanan. Alright, saya go through part by part supaya semua okay, so ni detail tadi. Kalau kita tengok pada tahun 2025, tak lama, tinggal beberapa tahun je lagi kita akan capai 8 bilion lebih penduduk di dunia. Okay, sama juga di Malaysia akan terus meningkat dan difahamkan tahun 2050 akan mencecah hampir 9.5 bilion. Okay. So faktor-faktor ni lah bila dah makin ramai populasi, of course keperluan dari segi makanan pun akan meningkat lah. Right? So seterusnya isu berkaitan dengan
tanah ataupun air yang kita gunakan. Contoh macam sisa buangan daripada industri ke sungai sebagainya yang kita guna pula untuk pertanian. So kesan dia sangat besar dengan kewujudan heavy metal dan sebagainya. Begitu juga dengan tanah. Walaupun tanah tu kita dah buat pertanian, kita dah tanam berulang-ulang kali tanaman, and then kita menggunakan baja kimia dan sebagainya. So kandungan heavy metal ataupun logam berat dalam tanah tu akan terus meningkat, dan generasi akan datang bila dia nak buat pertanian, pertumbuhan pokok tu dah tak sama macam peringkat awal dia mula-mula tanam. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi lah. Okey, seterusnya adalah isu berkaitan dengan keluasan ataupun tanah pertanian yang ada semakin berkurangan. Kita tak boleh nak stopkan pembangunan hospitality, perumahan konvensional, jalan raya. Benda tu perlu, benda yang ada, dan sesebuah negara yang maju memang perlu ada benda-benda ni semua. Cuma kita di peringkat sektor pertanian ni, kita kena fikirkan alternatif lain lah, macam mana kita nak selari dengan pembangunan tersebut. Right. Seterusnya berkaitan dengan penyakit dan perosak tanaman. Of course, memang setakat ni tak ada lagi lah kalau yang buat tanaman secara konvensional, tanam and then tak ada isu dari segi penyakit dan perosak tanaman. Memang akan ada, dan itulah dari segi mentaliti orang kita sekarang ni, dia dah yang mungkin kita kena betulkan balik. Biasanya ramai yang tanya datang ke Pihak Pertanian, ke Jabatan Pertanian Putrajaya sendiri pun, first kali sebelum dia nak buat tanaman, soalan pertama dia tanya, "Cik, saya nak tanam cili. Racun apa saya nak pakai?" Itu soalan pertama dia. So dia dah ubah mentaliti tu. Patutnya dia akan fikir, "Cik, saya nak tanam cili, apakah SOP tanaman dia, macam mana pengurusan penanaman dia?" Tapi tak, dia dah fokus pada racun sebab dia dah dipengaruhi oleh rakan-rakan ataupun farmer-farmers lain. The main is racun. Seolah-olah macam kita nak tanam cili tapi kita nak hasilkan racun untuk manusia makan. Macam itulah. So benda-benda tu yang kita kena ubah. Okay. Alright. Seterusnya faktor iklim. Okay, iklim ni dekat Malaysia ni kita ada isu-isu banjir baru-baru ni, Shah Alam, banjir kilat dah baru 2 hari lepas rasanya. So kesan besar, walaupun Shah Alam ni banyak kebun-kebun komuniti, dia benda tu terlibat. Walaupun dia banjir kilat hanya sejam 2 jam, tapi dia melibatkan mempengaruhi pembesaran tanaman dan banyak faktor lain kat situ. Selain tu kita ada kemarau, hujan, jerebu, dan banyak lagi faktor-faktor lain yang dari segi pencemaran udara dan juga air tadi. Right? Okay, seterusnya jaminan bekalan makanan. So kita rasa kita ni dah cukup ke makanan apa yang farmer-farmers yang kita ada dekat Malaysia ni, apa yang kita hasilkan ni dah cukup ke? Sebenarnya tak. Kalau kita tengok pada data secara diri ni yang untuk negeri Selangor ya. Okay, kalau kita tengok sayur sebenarnya yang Selangor sendiri, farmers di dalam Selangor sendiri hasilkan hanya 30% sahaja berbanding dengan keperluan. Okay. So kita mengharap daripada negeri lain dan juga mengharap daripada luar. Kita ekspor, kita import daripada luar. Berbilion kita import sayuran, buah-buahan mungkin tak apa kritikal, tapi sayur utama lah yang kita biasa jadikan sebagai makanan harian, masuk cili dan sebagainya. Kita import daripada luar. Yang mana dekat situ pun dah merugikan dari segi kita punya wang keluar lah, lebih keluar, dan juga faktor-faktor lain kan di negara luar tu macam cili sebagai ataupun sayuran-sayuran lain banyak juga yang tak selamat sebenarnya kan, tapi macam mana dia boleh lepas masuk ke Malaysia kan. So faktor tu menyebabkan kita kena fikir macam mana kita nak memenuhi keperluan permintaan penduduk di Malaysia, dan juga selari dengan faktor keselamatan. Adakah selamat makanan yang kita makan tu? Okay. Alright, okay, ni kita tengok dari segi keselamatan makanan. Ni benda-benda yang berlaku dekat Malaysia. Contoh, ni Kereta Akhbar daripada 2018. KKM sendiri minta kita stopkan dulu produk salad ni daripada Cameron. Okay, iceberg. Sebab apa? Masa ekspor ke negara Singapura ataupun negara lain, diorang dapat detect yang kita sayur tersebut
ada fipronil. So kita tahu fipronil ni adalah racun yang digunakan untuk spray dekat badan anjing ataupun kucing yang ada masalah kutu dan sebagainya. So bila benda tu ada dekat sayuran, dan sayuran ni walaupun kita basuh, tapi dia tak 100% clean, dan bila kita makan, itu antara faktor itulah kanser-kanser yang ada dekat sini. Kunci utama dia adalah kimia tadi dah masuk ke badan kita. Dan kita tengok notifikasi 800 notifikasi ni daripada satu dunia yang ambil produk pertanian sayuran daripada negara kita, lebih residu. So bila lebih residu ni, of course kita fikir baliklah, kalau negara luar yang beli sayur daripada makanan daripada kita ni ada residu, kita yang dekat dalam ni siapa yang check, kan? So kita makan, so kita punya body ni, kesihatan kita lebih teruk daripada orang yang di luar lah, sebab dia orang dah dapat trace dah. So selain daripada tu, dia memalukan nama negara lah. Nama Malaysia ni mungkin akan dijadikan blacklist. Kita tak boleh nak ekspor dah ke luar negara disebabkan oleh beberapa farmers yang tak bertanggungjawab menggunakan racun yang tidak mengikut syur yang ditetapkan dan melebihilah, dan juga penggunaan racun haram yang mana pihak makmal sendiri pun tak boleh nak detect apa racun yang dia pakai, kan? Sebab bagi mereka hanya fikirkan keuntungan, dia nak sayur dia cantik, tak rosak, dan dia tak fikir dari segi orang atau kita yang makan. Okay? So kalau dari segi graf tu, tengok pada gambar di belah kanan atas tu. So ibarat macam tu lah, kita guna racun serangga sebagainya, kesannya dia akan pergi kepada produk lah, makanan ataupun minuman, dan seterusnya akan menyebabkan sakit, kanser dan penyakit-penyakit kronik lain, dan seterusnya mortality lah ataupun kematian. Right? Okay, so itu antara faktor-faktor kenapa kita perlu ubah daripada konvensional kepada teknologi. Bukannya sebab suka-suka nak tukar kepada teknologi, tapi kita nak benda-benda ni, 6 faktor tadi ni 6 isu ni dapat diatasi. Dalam masa yang sama, kita nak memudahkan farmers. Okay, right? Okay, so ini dia mungkin tadi tu kepada isu yang tadi, 6 isu utama tadi adalah kita perlu tukar kepada kaedah smart farming. Nak memudahkan lagi farmers, kita gunakan teknologi RR4.0, dan kita alternatif lain, mana yang boleh, tanaman-tanaman yang boleh ditanam di dalam indoor, ya of course kita boleh dapat kawal segala isu-isu tadi tu. Kita pergi kepada indoor farming dan juga pertanian bandar. Selarilah dengan pembangunan kawasan-kawasan perumahan, kita ada buffer zone, green area yang di bawah seliaan PBT. Dengan kerjasama PBT, kita boleh wujudkan pertanian bandar. So bila kita wujudkan pertanian bandar macam Cik Ati tadi terangkan, bila dalam satu komuniti tu dia yang bertanam dan dia juga pakai, of course dia akan menghasilkan tanaman yang sihat lah, tanpa penggunaan racun lah. Dan dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ataupun Dewan Bandaran dan sebagainya adalah pergi kepada zero chemical. So itu antara yang inilah. Cuma topik pada hari ini yang untuk slot saya ni, saya nak lebih fokus kepada teknologi, dan kita boleh guna pakai teknologi ini cara profesional. Dia lebih memudahkan dan dia nak menghasilkan tanaman yang selamat dan sihat lah. Okay. So kita tengok era pembangunan pertanian dekat Malaysia. Okay. Kalau sebelum tahun 2000 boleh katakan kebanyakannya pengurusan tanaman yang kita buat tak ada, sama ada farmers kecil-kecilan ataupun perusahaan, sebenarnya lebih kepada cara manual, kan. Pembajaan manual, penyiraman manual, mungkin ada peningkatan sedikit menggunakan irrigation dan sebagainya. Okay. So masih manual. Dan pada tahun 2010 kita dah mula ubah daripada manual kepada separa automasi. So kalau tuan-tuan perasan, kita dah ada, sebelum ni kita dah wujudkan sistem fertigasi. Tujuannya apa? Tujuannya kita nak mudah supaya farmers tak perlu nak pergi buat menyiram secara manual, pembajaan boleh jalankan sekali. Lepas tu kita ada wujudkan konsep-konsep dalam hidroponik macam NFT, DFT, deep water culture, kan. Lepas tu penggunaan timer, so supaya kita dah boleh set timer bila nak menyiram tu dia jalan sendiri, kan. So benda-benda tu dah berlaku.
dah ada peningkatan daripada 2020 ke tahun 2000 ke 2010. Dan daripada 2010 tu pula dia meningkat lagi, nak mudahkan lagi teknologi ni kepada tahun 2020. Bermula tahun lepas dah banyak dah yang melibatkan IoT ni lah. Okay, contoh macam kelemahan daripada tahun 2010, kita penggunaan digital timer. Digital timer ni kita set je satu hari 3 kali siram, 2 kali siram, pagi, pukul 9 pagi sekali, pukul 6 petang sekali. Kalau hujan pun dia jalan juga. So dia maksudnya dia belum dikategorikan sebagai pintar. Okay. So bila masuk tahun 2020 ni, orang dah lebih fokus kepada fully automized. Dia nak jimatkan, kalau boleh nak lesskan manpower, sebab cost manpower tinggi. And then nak gunakan apa-apa media sistem yang boleh memudahkan dia daripada jarak jauh. Sebab sekarang ni ramai farmers yang ada dekat Malaysia ni, kebun dia dekat Pahang, kebun dia dekat Perak, tapi dia duduk dekat KL. Kan? So benda-benda rutin tu kalau dia tak ada automasi ni, dia terpaksa melantik pekerja untuk jalankan aktiviti harian tu. Tanaman ni sehari you tak jaga, dia akan matilah. Jadi wujudlah sistem yang mudah ni. Okay. So kalau macam nak pantau suhu, kelembapan, kondisi tanah sebagainya sekali. So mungkin tuan-tuan pernah tak dengar Arduino ataupun Node MCU ESP32, ESP3688, pernah dengar? Okey. Mungkin saya rasa lah kalau sekarang ni saya buat survey, hanya kalau dalam 100 orang tu, dalam 10 orang je yang pernah tahu pasal device-device ni. Sebenarnya benda ni dah wujud dah. Okay. Dan harga dia sangat-sangat murah. Boleh dapat dekat Shopee. Hanya puluh-puluh ringgit sahaja. So yang belah kiri, bawah tu, itulah dia. Lebih kurang dalam 3 inci, 4 inci je besar dia. Tapi fungsi dia adalah dia sebagai otak kedua kita. Okay? Untuk bantu kita kawal sistem ataupun alat yang kita nak. Okay. Okay, sekarang ni yang the latest lah, macam Node MCU ESP32. Dia sebenarnya model ni setiap tahun ada je upgrading daripada beberapa tahun yang lepas, daripada Arduino Nano, Mega dan sebagainya, ada peningkatannya. Daripada mula-mula tu hanya boleh penggunaan dia tu terhad kepada Bluetooth sahaja, dan yang terkini dah boleh gunakan Wi-Fi. Kalau Bluetooth tu maksudnya kita perlu juga ke ladang lah kan, dan kita boleh set dekat kontrol dekat ladang. Tapi memandangkan manusia sekarang ni, zaman muda sekarang ni, orang nak yang lagi mudah. So sekarang ni, walaupun kebun dia dekat Pahang sekalipun, dia dekat Selangor, dekat Shah Alam contohnya, dia boleh kontrol. So itu nak. Dan yang terbaru pula akan datang nanti, benda yang sama, device yang sama, tapi dia akan tambah lagi slot SIM card. Lagi mudah. Tak perlu dekat ladang tu kena ada modem kan. Beli je SIM card Celcom ke, Maxis ke apa ke, slotkan sahaja macam main phone. So dia adalah bahan penghubung antara sistem kita tu. Contohnya kita sistem pengairan, kita ada pump ataupun sistem nak baca suhu, kelembapan dan sebagainya, kita connectkan dia ke situ, dan daripada device ni pula dia akan ada dia panggil relay. So relay ni ada banyak channel lah. Ada yang 1 channel, ada yang 4 channel. So kita satu alat ni yang sekecil 3 inci ni, kita boleh jadikan fungsi dia untuk 4. Contoh untuk temperature, humidity, pH dan juga soil moisture atau sebagainya lah, kita nak tahu. Dan kita boleh connectkan dia dengan cara install apps yang ada dekat Google. Contohnya Blink. Okay, Blink ni paling banyak lah orang guna lah. Okay, kita connectkan dia dan kita dapat berhubung terus. Contoh yang belah kanan tu gambar dia, gambar skrin dekat phone kita. Sebenarnya benda ni kita dah guna pakai lama, dah banyak lah orang dekat Malaysia ni guna pakai, tapi bukan sektor pertanian. Okey, sektor mechanical, electrical, sektor pembuatan perkilangan dah guna dah benda-benda ni. Okey. Dan yang famous benda ni sebelum kita masukkan elemen pertanian dalam ni adalah contoh sekarang dekat Malaysia motorcycle. Okey, motorcycle kita tu kita nak start kita kena guna kunci kan. Sekarang tak payah dah. Dengan gunakan Arduino, gunakan MCU ni, kita boleh wiringkan dia dekat motor kita. So kita boleh on off start motor kita guna phone je. Dah ada dah. Dan benda ni sangat-sangat mudah nak buat, dan dekat YouTube, dekat Google
you cari sahaja Arduino cara macam mana nak sambungkan antara device ni dengan phone. Semuanya memang dah ada tutorial. So daripada situ kita ambil advantage macam mana kita nak gunakan benda ni dalam pertanian. Rupanya lagi mudah. Sebab dalam pertanian dia tak melibatkan machinery yang besar-besar macam enjin motosikal ke, tak melibatkan macam enjin kereta ke. Dan banyak sekarang ni dia guna pakaikan device ni adalah untuk rumah. Okay, pernah ada satu sahabat ni, dia ni kira dia bukan orang Malaysia tapi dia menetap di Malaysia dan antara yang orang-orang elit lah, dan mungkin dia tak tahan kot cuaca dekat Malaysia ni. Dia nak kita macam mana cara dia daripada office nak balik rumah, sebelum dia sampai rumah dia nak onkan aircon dia dulu. Okay. So kaedah dia guna pakai. So benda ni dah jadi smart home. Dekat rumah, walaupun kita ada perkhidmatan rumah, lampu, TV, kipas dan apa-apa lain, kita boleh on off dia guna phone je. Semua tu dah wujud dah. Dan cara nak install dia, cara nak nak setting apps ni sangat-sangat mudah. Boleh tengok saja dekat YouTube ataupun dekat mana laman web yang ada lah. Okay, sebab apa kita wujudkan sini? Sebelum wujudnya device ni, orang terpaksa dia perlukan sistem yang macam tu, tapi dia terpaksa bergantung kepada mana-mana provider yang mana dia akan charge sampai beribu ringgit kan untuk nak wujudkan sistem tu untuk buat smart home. Contohnya kat rumah nak kontrol lampu, nak kontrol kipas, nak kontrol everything kat rumah, ada TV. Dia pasang satu alat tu yang sebenarnya alat tu pun pakai pun chip ni juga, pakai juga device ni, cuma dia dah customkan dalam bentuk yang cantik lah. So harga sampai belas ribu pun ada kan. So daripada situ dan kena bergantung pula kepada syarikat tu, satu provider tu. Bila nak kena buat servis, kena bergantung pada dia, kena ada bayaran pula bulanan, ada bayaran pula tahunan sebagainya. So benda-benda tu kita nak cuba elakkan. Sama juga dalam pertanian, kita tak nak ada macam farmers kita buat IoT, buat sistem tapi terikat dengan mana-mana provider. So itu bukan yang kita nak inilah di tingkat jabatan. Kita cuba nak membantu petani tanpa melibatkan kos yang tinggi lah. So yang ini saya bagi mukadimah dulu untuk yang macam Arduino ataupun Nano ataupun MCU ni. Saya akan cuba nanti buatkan slide untuk guide lah macam mana nak buat connection antara sistem ni dengan phone kita, dengan kita punya peralatan dekat kebun. Contohnya kita nak connect untuk kita punya pump sahaja ke, ataupun kita nak buat 4 sekali dalam satu device ni. Contoh sistem perairan, fertigasi. Lepas tu kita nak dapatkan reading CO2, nak dapatkan reading kelembapan, ataupun nak tahu pH tanah daripada hari, ataupun kita boleh setting. You nak data tu setiap 5 minit dihantar, dia bagi notification, ataupun nak by day ataupun by month, semuanya boleh buat lah. Kita akan cuba buatkan slide tu nanti akan datang. Sebab saya punya target, saya nak tahun 2022 paling lewat pun 2023, semua farmers, tak kira farmers kecil ke, kebun komuniti ke, dah ada dah gunakan benda ni. Okay. Kita nak selari dengan pembangunan sektor-sektor lain. Okay. Cuma hari ni saya akan lebih fokuskan kepada indoor farming lah ya. Okay, next. So indoor farming ataupun veggie factory, ataupun ada orang panggil plant factory, ataupun ada juga yang panggil kilang tanaman, semua itu adalah sama. So veggie factory ini adalah satu sistem tanaman secara bertutup yang membolehkan pengeluaran sayuran-sayuran itu dapat dihasilkan secara berterusan. Apa maksud secara konsisten ni adalah ataupun berterusan ni adalah, kalau konvensional kita bertanam satu season tanaman, and then kita perlukan tempoh rehat supaya then tukar pula tanaman lain, tujuannya untuk elakkan serangga dan sebagainya. Tapi dalam plant factory tak perlu ni semua. Kita boleh teruskan sampailah bila-bila. Sebab dia tak ada gangguan dah faktor-faktor tadi. Okay. And then sistem ini menyediakan persekitaran pengawal. So macam kita maklumkan tadi, kita boleh kawal dia. Kalau di luar, kita tak boleh kawal hujan, kita tak boleh kawal kedapatan cahaya, kita tak boleh kawal suhu. Tapi di dalam veggie factory, semua tu kita boleh kawal. So of course kita tak perlu fikir dah pasal isu-isu yang 6 tadi tu. Right? Okay, so ni kebaikan dia.
100% bebas racun makhluk rosak. Maksudnya dalam kita punya indoor farming tu dah tak ada serangga yang boleh masuk. So why not kita kena guna racun, kan? So benda tu kita dah tak perlu nak fikir lagi lah. Yang keduanya, produktiviti kita dah 4 kali ganda hasil berbanding konvensional. Sebab kita tanam secara bertingkat, bukan mendata. So kalau 1 hektar di luar, kita boleh dapat 4 hektar di dalam plant factory. So 1 nisbah 4. Yang ketiganya, tiada pengaruh faktor-faktor iklim seperti jerebu ke pencemaran udara sebagainya, sebab semua itu adalah dalam bangunan dan terkawal. Dan penggunaan air dan baja memang sangat efisien, sebab boleh dikatakan 90% adalah jimat berbanding di luar. Okay, di luar air kita buat dripping sistem irigasi, kita sekali pump habis 1 tangki berpuluh gallon, 100 gallon. Bila habis, kita buang macam tu. Tapi dalam plant factory, kita recycle balik. Maksudnya daripada 100 air yang kita gunakan, bila kita run, kita akan ada baki 90% lagi. 10% sahaja diambil tanaman. So efisien lah. Dan tiada giliran tanaman, tidak memerlukan tempoh rehat. Dan seterusnya adalah kita nak tarik golongan muda, sebab kebanyakan farmers di luar tu adalah generasi yang dah melebihi 50 tahun ke atas, dan mungkin dari segi kemampuan tu kurang. Dan generasi muda pula dia tak nak nak berkotor, berpanas, berhujan. So inilah elemen dia yang kita boleh follow. Okay. Seterusnya, faktor pertumbuhan dalam veggie factory. Okay. Kita ada 5 faktor utama yang perlu ada dalam pertumbuhan veggie factory ni. Iaitu cahaya, air, udara ataupun karbon dioksida, nutrien dan juga kawalan suhu dan kelembapan. Okay. So 5 faktor ni kena ada dalam veggie factory ataupun plant factory. Tetapi faktor-faktor ni semua kita boleh kawal. So ni adalah faktor pertumbuhan yang boleh dikawal. Okay, macam tadi cahaya tu, kita boleh kawal dengan dia. Berapa banyak cahaya kita perlukan, berapa intensiti cahaya yang kita perlu bagi pada tanaman yang kita nak besarkan tu, berapa tempoh masa cahaya per hari kita boleh buat. Dan RH dari segi relative humidity pun kita boleh kontrol. Contoh dalam building kita tu, bila dia dapat bacaan dia kurang daripada 50 ataupun ke bawah daripada tu, kita boleh naikkan dia, ataupun lebih daripada 80 kita boleh turunkan dia. Okay, so itu dia maksudnya elemen yang kita boleh kawal. Carbon dioxide juga kita boleh kawal. Biasanya dalam bilik kosong atau bangunan building yang kosong tu dalam sekitar 400 part per million. So kita boleh increasekan dia dengan kaedah tambahan, menambahkan carbon dioxide dalam tu. Dan pengudaraan, kita gunakan kipas untuk dapatkan pergerakan udara. Dan suhu pun kita boleh kawal, bergantung pada jenis tanaman. Kalau kita nak tanam tanaman yang betul-betul yang macam seperti dekat Cameron Highlands sebagainya, yang tak boleh tanam dekat Shah Alam ni, kat Kuala Lumpur ni, kita boleh buat dalam plant factory. Kita cuma kontrol suhu sahaja. So untuk tanaman yang konvensional yang biasa ni, macam sayur-sayuran kailan dan sebagainya, kita juga boleh naikkan balik suhunya. Kita boleh ikut apa keperluan tanaman tu lah. Okay. Okay, baik. Seterusnya ini adalah elemen cahaya lah. So cahaya merupakan faktor utama yang perlu ada dalam veggie factory. Sebab kalau tak ada cahaya, memang tak akan jadilah veggie factory tu. Okay. Sebab ini adalah salah satu elemen dalam proses fotosintesis. Okay. So kualiti cahaya ataupun light intensity ni mempengaruhi lah kadar kebesaran. Kalau cahaya tu kurang atau cahaya tu turun lebih pun, dia akan mempengaruhi kebesaran. So kita kena kawal dia. Okay. So ni kita tengok contoh kalau gambar gajah tu yang dekat belah kiri atas tu, yang natural sunlight, itu adalah bacaan sebenar cahaya matahari. So dia sangat-sangat lengkap yang Allah dah jadikan daripada 300 nanometer kepada 800, maksudnya daripada deep purple kepada infrared. Okay. So semua tu lengkap. So
matahari ni dah dicipta untuk semua faktor lah, bukan sahaja untuk tanaman tapi juga untuk ternakan, untuk haiwan, untuk hidupan lain, ataupun untuk buka bumi ni dia dah lengkap lah. So dia terlalu besar. Tapi untuk tanaman, sayuran umumnya, penggunaan ni hanyalah minima. Dia akan ambil sedikit, yang lain tu dia tak ambil. So dalam veggie factory ni pun sama juga. Kalau kita bagi yang full pun, dia lebih kepada membazir. So kita bagi apa yang diperlukan. Kita tengoklah yang belah kanan tu pula ada lampu kuning, lampu putih. Lampu kuning tu kalau tuan-tuan tengok dekat batang lampu tuan-tuan beli kat kedai tu, kat hardware ke, dekat DIY ke, dia ada tulis 4000 Kelvin, 6000 ataupun 7000 Kelvin. Itu membezakan dia. Warna tu kalau lagi rendah dia akan jadi kuning, dan bila lagi tinggi Kelvin tu dia akan jadi lagi bright lah, lagi putih. Okay. Tapi dalam bahasa language-nya, yang lampu kuning tu adalah merah. Dan lampu putih tu, itu dalam bahasa language ni adalah biru. So sebenarnya gabungan biru dan merah tadilah yang boleh menghasilkan photoperiod yang untuk pembesaran tanaman. Okay. Right. So gambar yang bawah tu itu adalah bacaan dia lah. Contoh dalam cahaya ni di peringkat yang bawah, yang rendah sekali, dia lebih kepada sinar gamma, X-ray, itu semua penggunaan cahaya juga. Okay. Sampailah ke peringkat atasan. Dan mata manusia adalah lebih selesa kepada cahaya hijau sebenarnya. Tapi kita nampak cahaya tu memanglah kuning ataupun putih. Tapi dari segi spektrum cahaya, mata kita adalah selesa dengan warna hijau. Okay. Tapi untuk tanaman, dia lebih selesa kepada warna kuning ataupun warna merah dengan gabungan merah dan biru untuk menghasilkan fotosintesis tadi. Right. Jelas kan? Kalau katakan tak jelas, ada apa-apa yang perlu ni boleh terus interrupt, bagi tahu je. Kita buat sesi communication dua hala lah. Okay, jadi contoh dari segi kesan klorofil ataupun klorofil A, klorofil B bagi berkaitan dengan isu cahaya tadi tu. Okay, kita boleh bila cahaya tu dapat dengan lengkap, dia akan jalinkan hubungan. Klorofil A, klorofil B dan katakan pun akan bergabung untuk menghasilkan proses tu besaran tu lah. Okay, yang ini mungkin tak berapa nak tuan-tuan tak perlu nak disangat, sebab yang penting dekat jabatan kita dah buat kajian dan juga just follow saja. Kita dah siapkan semua dah. Okey, jenis-jenis lampu. Jenis lampu yang ada dekat Malaysia ni lah banyak lampu-lampu yang macam fluorescen, lampu Kalimantan orang panggil. Lepas tu lampu-lampu yang HPS kan, yang tinggi dia punya bacaan macam spotlight kan, middle height. Lepas tu yang macam lampu dekat stadium tu kan. So pelbagai lah jenis-jenis lampu yang ada dekat situ. So boleh guna semua tu, tapi kalau lebih contoh kita guna spotlight untuk tanaman, pembesaran pun boleh hidup. Cuma kita membazir dari segi cahaya tu, banyak elemen-elemen yang tak diperlukan. Yang kedua, kita membazir dari segi elektrik sendiri lah. Okay, lagi tinggi watt sesuatu material lampu tersebut, lagi tinggilah elektrik. Okay, seterusnya penggunaan lampu LED. Okay, LED, light emitting diode. Okay. Berbanding dengan konvensional ataupun lampu tadi yang kita tunjukkan Kalimantan sebagainya, dia orang wujudkan lampu ni sebenarnya pun asalnya pun untuk tujuan manusia juga, menggantikan pencahayaan lampu biasa. Tapi dalam masa yang sama ada faktor-faktor lain yang menjimatkan dari segi penjimatan elektrik. Contoh kalau lampu Kalimantan yang dulu kat rumah kita ada tu, satu batang tu bersamaan 36 watt. Tapi kalau lampu LED ni sama juga Kalimantan yang 4 kaki tu, dia hanya 16 ataupun 18 watt sahaja. Okay, kat situ pun dah ada penjimatan. Tapi dari segi pencahayaan dia tu, dia punya wavelength ataupun intensity dia, yang LED ni lagi baik. Okay. Dan harga lampu LED sekarang pun yang biasa yang dijual kat sedia awal pun dah murah lah kan. Yang itu pun kita boleh guna juga untuk pembesaran tanaman. Tapi pembesaran tanaman tu agak lambat lah, dan dia akan melibatkan pembaziran dari segi elektrikal lah.
Seterusnya karbon dioksida. So karbon dioksida ni dia mempengaruhi, memang salah satu elemen penting lah dalam pembesaran ataupun proses sintesis itu sendiri. So yang ini pun kita boleh ubah dia. Kita boleh naikkan dia daripada yang rendah kepada tinggi, ataupun daripada tinggi sangat kita boleh turunkan dia menggunakan beberapa kaedah lah. Jadi saya akan terangkan. Okey, ni dari segi kelembapan juga mempengaruhi pembesaran tanaman ataupun proses fotosintesis tadi tu. Dan biasanya normally kita punya humidity dekat luar ni lebih kurang dalam 70-80. Okay, bergantung pada faktor hujan ataupun panas lah. Okay. Tapi dalam show untuk biji factory ni, untuk pembesaran sayur-sayuran, kita menggalakkan range antara 60 ke 75 lah. Tapi ada jugalah yang buat kajian yang untuk pertumbuhan vegetatif kena 70, dan untuk yang macam pendemungaan kita kena rendah. Tapi walaupun tinggi atau rendah, kita boleh ubah dia, kita boleh control dia. So tak perlu nak risau sebab kita menggunakan humidity ataupun dehumidity. So humidity bermaksud kita nak tinggikan peratus kelembapan tu. Kalau dehumidity maksudnya dia akan serap segala molekul-molekul air yang ada kat udara yang mata kita tak nampak ni, dia akan serap, so automatically kita punya percentage kelembapan tu akan turunlah mengikut bacaan yang kita nak. Okay. So sebenarnya selain daripada kita beli humidity ataupun dehumidity, tapi harga pun tak mahal pun. Kalau kita nak guna juga kaedah konvensional lain boleh, tak ada masalah. Contohnya kalau humidity kita buatlah bekas-bekas air, kita tambah bilangan air pun dia akan naik ke udara sebagai molekul air. Dan kalau humidity pun sekarang dah banyak pakai sodium chloride lah, ataupun pakai arang, atau pakai silika, dia letak dalam bekas benda tu, dia akan serap udara yang air yang ada dekat molekul air yang ada dekat udara. Okay. So itu kaedah lama lah. So why sekarang kita dah ada yang alat dan harga pun tak mahal sangat, kita go kepada yang semasa lah. Okay. So dari segi pergerakan angin ni pun tak perlu angin yang tinggi. Macam di luar, cuaca di luar kadang-kadang angin tiba boleh jadi ribut sebagainya kan. So kita tak perlukan tu. Kita perlukan mesti boleh kata jangan mencari-cari salah orang. Lebih kurang dalam pergerakan kipas angin biasa sahaja. Okay. So tujuannya adalah bila kita ada angin dan berlaku pergerakan pada daun ataupun tanaman kita tu, bila bergerak, stomata pada daun, pada tanaman tu akan terbuka. So daripada situlah memudahkan kita sekatakan kita punya karbon dioksida dan diterima oleh tanaman tadi tu. So, proses tu lagi mudah lah, kita dia saling membantu lah. Walaupun dia pergerakan air udara, tapi dia membantu juga penerimaan karbon dioksida tu tanaman tadi. So ni kesan dia kalau kelembapan tu kurang, dia akan beri kesan kepada pokok, dia akan terbantuk, daun akan berpulung, di bahagian tepi daun akan jadi kering dan saiz dia akan jadi kecil. Dan kalau lebih pula, dia akan menyebabkan pertumbuhan tu perlahan, lepas tu dia boleh menyebabkan penyakit root rot, iaitu terlalu tinggi sangat kelembapan tu. And then dia juga boleh menyebabkan white spot pada daun sebabkan kelembapan, dan juga biasanya yang berlaku adalah fungus lah. Bila kawasan ataupun bilik kita dalam rumah pun, kalau kelembapan kita tinggi, kita akan nampak pulat-pulat tumbuh dekat dinding, dekat pakaian dan sebagainya. So itu kesan-kesan ni lah, dia juga mempengaruhi tanaman lah. Dan tapi disebabkan dalam factory ni kita boleh kawal, so tak ada isu lah. Okay. So ni antara kaedah-kaedah yang boleh diguna pakai dekat dalam veggie factory lah. Sama ada kita nak guna sistem hidroponik biasa yang takung kita beli bekas kat kedai RM2 pun boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi konvensional, dari segi komersialnya, mungkin dia akan melibatkan manpower lah, sebab benda ni kena buat manual. So tapi sekarang kita dah ada sistem NFT, DFT, aeroponik dan sebagainya. So lagi memudahkan kita. Kita cuma kontrol dari segi air dekat dalam sistem tangki tu je. Right. Okey, seterusnya sumber dan kualiti air. Of course, kalau kita nak hasilkan tanaman yang premium, yang berkualiti, yang sihat, selamat dimakan, kita kena pastikan sumber kita nak hasilkan tanaman tu pun adalah bersih.
dan tidak tercemar. So air ni antara faktor paling penting sekali lah. Sebab air yang akan akar tu untuk dapatkan nutrien dekat dalam larutan. Sebab kita kebanyakan dalam Veggie Factory ni kita tak menggunakan tanah, tapi kita menggunakan larutan nutrien. So dia akan gunakan air lah. So pastikan air tu bersih dan tak ada isu dari segi pencemaran. Dan pH sebelum kita letak air, kita letak baja, make sure antara 6.5 hingga 7.5 lah. The best is 7.0 lah. Kita anggap macam air yang kita hasilkan tu adalah seolah macam air mineral. Okay. Cara dia mudah. Kita boleh guna air pipe kat rumah yang ataupun dekat dalam kita punya plant factory tu. Dan kita letak dalam satu tangki. Okay. Firstly kita nak buang dulu klorin ataupun apa-apa bahan lain yang ada dekat dalam air tu. Cara paling mudah adalah kita just letak bubble aquarium. Dalam tempoh 24 jam semua tu akan terurai dan dia akan jadi clean. So bila you check balik pH, dia akan jadi balance lah. So tu cara paling mudah lah. Kalau nak tak ada bubble, kita boleh letak dalam tangki tu dengan cara terbuka, tapi dia ambil masa lebih kurang dalam 2 atau 3 hari baru terurai. So paling mudah bubble aquarium lah, dan harga dia pun sangat murah. Okay. Dan lagi satu, kita nak pastikan dalam air yang kita nak gunakan untuk sistem tu mempunyai kandungan oksigen terlarut yang tinggi. So, bila kita top up dengan penggunaan bubble tadi tu, as oksigen punya elemen, automatically air kita dah cukup dah kandungan oksigen tu untuk bahagian akar bernafas. Sebab kita kena faham, tanaman ni dekat bahagian atas, daun, batang sebagainya ni, dia memerlukan karbon dioksida. Dan ada juga dia perlukan oksigen. Tapi dekat akar, dia hanya memerlukan oksigen. Dia tak perlukan karbon dioksida. Okay. So, kalau larutan air kita tu, oksigen dia pun tepu, dia takkan boleh nak lakukan proses pengambilan makanan lah. Okay. Dan dari segi bacaan isi, sebaiknya adalah kosong, dan paling tinggi pun 1.0 lah. Tapi biasanya kalau kita dah dapat air yang bersih, pH 7, kita akan dapat isi yang kosong lah, berguna kosong. Supaya kita dapat buat pengiraan yang betul bila kita nak buat pembajaan nanti. Okay. Alright. Okay, suhu. Suhu dalam optimum dalam plant factory ni atau veggie factory adalah antara 21 hingga 27. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada tanaman. Contoh tuan-tuan nak hasilkan tanaman contoh ice plant ataupun yang tanaman yang tak boleh ditanam dekat lowland, dekat tempat kita sekarang ni. So kita perlukan supporting suhu, itu penggunaan aircon ataupun penggunaan yang baik lah. Okay. Barulah kita dapat hasilkan. Tapi kalau kita nak hasilkan tanaman macam sayur-sayur konvensional yang biasa, macam yang biasa bayam, sawi, kangkung, kailan, tak perlulah aircon ni semua. Kita just cukup pengudaraan sahaja. Bergantung kepada jenis tanaman. Kalau macam kailan, and then you pakai aircon, memang pembesaran dia lagi baik, lagi cantik pokok tu. Tapi dari segi kos pula, dia akan jadi tinggilah berbanding dengan nilai jualan. Tapi kalau untuk tujuan makan sendiri, family atau komuniti, saya syorkan guna aircon lah. Sebab penghasilan tanaman tu lagi cantik. Okay. Right. So kaedah lain macam ni kita nak kawal suhu ni, dari segi penjarakan tanaman pun mempengaruhi, dan juga ada sokongan daripada penggunaan kipas atau penggunaan yang baik lah, kita dapat kawal suhu tadi. Okay. Tapi dalam plant factory ni saya selalu nasihatkan mana-mana yang berminat nak buat plant factory ni, sebelum you pergi fikir kepada suhu dan sebagainya, you kena dapatkan dulu bacaan suhu ataupun kelembapan dalam bangunan yang you nak jadikan sebagai plant factory. So tu faktor utama. So kalau dalam suatu bangunan yang mungkin bila kita pergi cek suhu waktu tengah hari bangunan kosong yang suhunya sampai 35, 38 panas. So bermaksud kos operasi bagi veggie factory you akan meningkat sebab dia bekerja untuk turunkan suhu itulah. Tapi kalau you dapat building ataupun location yang you dapat tu mungkin sekitar dia redup, ada shading dan sebagainya, ataupun
struktur yang digunakan tu sendiri pun daripada batu-bata sebagainya yang tak panas, dan bumbung pun mungkin bukannya bumbung zinc dan sebagainya. So benda tu mempengaruhi, dan automatically kos operasi you automatically akan jimat. Sebab dia sangat berhubung kait dengan suhu dan juga kelembapan. So kena nilai yang itu dulu sebelum kita nak wujudkan veggie factory itu sendiri. Okay. Okay, ni antara jenis-jenis tanaman yang kita dah try buat dalam veggie factory dan berjaya lah. Kita banyak lagi sebenarnya, teman. So ni antaranya macam sayur daun, jenis-jenis salad lettuce ni, macam butterhead ke, lola bionda ataupun lain-lain tanaman, pakcoy, rocket salad, ice plant, semua tu tak ada isu lah, tak ada masalah. Dan herba-herba macam ketumbar, neem, daun sup ataupun green mezuna, red mezuna, ni semua parsley pun kita dah try buat. Sweet basil, tak ada isu lah. Okay. Alright. So kita pergi kepada veggie factory yang telah dibangunkan oleh Jabatan Pertanian. Okay. Pada pada bulan Mac 2017, so kita dah buat perasmian untuk model veggie factory ni di Pejabat Pertanian Daerah Gombak, dan kita buat dua, satu di Pejabat Pertanian Gombak dan juga di Pertanian Sedang, bahagian pembangunan industri tanaman di Kompleks Pertanian Sedang. So kita buat dua model pertanian ni supaya orang boleh datang melihat, farmers boleh ataupun become a farmers boleh datang untuk belajar macam mana apa itu plant factory, veggie factory lah. So kajian ni saya sendiri dah buat kajian ni lebih pada tahun 2015 ataupun 2014 saya dah buat research ni, dan dah nampak improvement, dan barulah kita wujudkan dan kita dah sahkan dia okey, selamat dan beraktiviti, barulah kita launchingkan pada Mac 2017. Okay. So ada dua lokasi, satu di Pejabat Pertanian Gombak dan juga yang keduanya adalah di bahagian pembangunan industri tanaman di Kompleks Pertanian Sedang. Right. So fokus utama kita adalah untuk menghasilkan pengelolaan sayuran yang bernilai tinggi. Okay. Okey, seterusnya adalah penggunaan cahaya. Cahaya yang kita gunakan adalah artificial light lah, bukan kita tidak menggunakan cahaya matahari lah, kita gunakan lampu LED. Tujuannya kita gunakan lampu LED, kita dapat percepatkan pembesaran pokok tu berbanding kaedah konvensional. Kita dapat kawal dari segi keperluan cahaya tu tidak lebih ataupun tidak kurang, dan cahaya LED ni dia lebih dia punya heat ataupun haba tu adalah kurang berbanding dengan lampu Kalimantan biasa tu lah. Dan pertumbuhan dia lebih cepat lah berbanding fluoresan, dan jangka hayat dia lama. Okay, dia biasa sampai 80,000 hours ataupun 50,000 hours. So kalau kita buat kiraan lebih kurang dalam 8 tahun boleh tahan lampu tu. Okay. Right. Okay, baik. So ni pencahayaan yang kita gunakan dekat veggie factory ataupun plant factory yang dekat Jabatan Pertanian. Kita pada awalnya kita hanya menggunakan lampu biasa. Lampu biasa tapi jenis LED yang ada jual dekat Mr. DIY, yang ada jual dekat hardware sebatang dalam RM8, ada yang RM12 kan. So lampu tu je. Cuma kita buat gabungan gelombang warna yang untuk fotosintesis itu kita gunakan color putih dan juga color kuning. So kita gabungkan 3:2 untuk dapatkan minimum requirement untuk sayur tu. Maksudnya kita cuba pergi yang paling minimum. Okay. So hasilnya memang boleh terbukti kita boleh mengeluarkan cahaya, boleh mengeluarkan tanaman tu yang bersih, kualiti. Dan cuma kelemahan dia dari segi pancaran cahaya tu kita kena bagi tempoh dia lebih. Kita estimate kita nak cuba pergi kepada 12 jam, tapi bila kita gunakan lampu LED yang biasa ni, kita kena buat sehari lebih kurang dalam antara 12 ke 15 jam bergantung kepada saiz pembesaran lah. Pada peringkat kecil kita bermula dengan 8 jam, and then transplant 12 jam, dan peringkat besar sampai harvest 16 jam sehari.
So itu perbezaan dia lah berbanding dengan lampu yang telah dicipta khas untuk horticulture light. So dari segi pembajaan, memang pembajaan dalam veggie factory ni memang sangat-sangat jimat. You comparekanlah mana-mana yang buat pertanian di luar, walaupun dia menggunakan sistem NFT ke sebagainya, dari segi kos pembajaan, jumlah kuantiti baja digunakan sangat-sangat berbeza lah. Okay. Macam dalam veggie factory ni, untuk peringkat semayan sebenarnya 0 hingga 0.5 kat semayan, and then bila kita pindahkan 1.2 dan maksimum pun adalah 1.5. Dah cukup. Kalau kita bagi lebih pun adalah membazir pada tanaman tu, membazir pada kita usahawan, dan juga membazir kepada dan boleh memberi kesan lain lah kepada tanaman tu. Okay, sebab terlebih baja. Alright, seterusnya okay, carbon dioxide. Macam saya terangkan tadi tu, carbon dioxide ni kita boleh dapatkan di mana-mana kedai yang menjual carbon dioxide ataupun gunakan pemadam api. Macam pemadam api ni pula ada dua jenis. Satu pemadam api yang powder, satu lagi pemadam api yang gas. So kita guna pakai yang gas ni lah, yang dalam botol ni pun boleh juga, tak ada masalah. Macam gambar dekat belah kanan atas tu, kita gunakan tu pemadam api yang tinggi lebih kurang dalam 1 meter dan kita tambah dengan regulator. Regulator yang electrical, jadi kita tak payah nak on off dia secara manual, kita just gunakan timer basic saja supaya kita boleh dapatkan keperluan dia sehari lebih kurang dalam 4 jam sahajalah, setiap 15 minit per jam. So dia sangat murah. Untuk refill satu tong ni pun hanya RM70 dan boleh cover untuk 1 tahun. So dia tak jadi isu lah. Tapi ada juga yang nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita tahu yeast yang kita buat roti tu, mauripan tu, itu juga adalah dia boleh melepaskan carbon dioxide. So bila kita letak dalam botol dan kita letak air suam sedikit, and then kita campur dengan air bukan panas lah, suam . So bila kita tutup, gas yang terhasil tu adalah carbon dioxide dan kita boleh guna jugalah. Cuma isu dia, kelemahan dia ialah kita tak boleh nak kawal sebab dia akan keluar berterusan. So membazir lah. Sedangkan keperluan carbon dioxide ni, kalau kita buat kiraan untuk dapatkan lebih kurang 500 ke 1000 ppm, hanya perlukan 15 minit setiap jam untuk tempoh 4 jam. Contoh, pukul 8 pagi 15 minit, 9 pagi 15 minit, 10 pagi 15 minit dan 11 pagi 15 minit. Dah itu sahaja. So dia boleh cover untuk 1 hari. Daripada kita gunakan yang boleh buat sendiri ni, dia akan berterusan keluar. So tanaman akan ambil dan akan berlaku lebihan lah. Lebihan tu membazir dan mungkin beri efek kepada tanaman tu jugalah. Kaedah lain, gunakan ice dry. Dry ice ni biasanya digunakan yang biasa orang-orang jual aiskrim naik motor tu. So di dalam peti dia tu memang dah letak dry ice supaya aiskrim tu tak cair. So benda tu pun ada jual kan dalam bentuk macam gambar dia, macam dekat dalam gambar yang ada sudu tu, dia akan sentiasa keluarkan carbon dioxide lah. So tuan-tuan boleh pilih kaedah mana yang mudah dan yang menjimatkan lah. Carbon dioxide ni sebenarnya, kalau dalam dunia ni, carbon dioxide ni pula ada 2 jenis. Satu untuk kegunaan industri, lagi satu untuk kegunaan medical. So yang mana satu kita nak guna? Kita guna adalah guna industri. Yang medical tu dia lain. Dia punya kepadatan dia tu lain dan dia guna untuk hospital sahaja. So yang kita guna ni adalah yang biasa orang letak carbon dioxide dalam teksi, yang orang letak kat bangunan kerajaan, bangunan swasta sebagainya. Yang bukan yang ABC tu ya, yang ditulis CO2. Kalau yang ABC tu tepung, tu bukan carbon dioxide. Okey. Jelas Okey, seterusnya suhu. Okey. Suhu macam saya cakap tadi bergantung kepada jenis tanaman dan juga suhu juga bila kita relatekan dengan pengudaraan, dia akan dapatkan menghasilkan kesedaran yang baiklah. Kalau kita tengok gambar rajah yang belah kanan tu, okey, ini contoh model okey, dalam tu yang ni dia tak menggunakan aircon, tapi dia menggunakan ventilation. Maksudnya dalam tu ada kipas dan dia ada in dan juga out. Yang penting bila dia check bacaan suhu dia tu, dia boleh dapat bacaan suhu yang range yang dia perlukan dah mencukupi. Okay. Bukannya cakap aircon tu adalah wajib. Tak. Dia bergantung kepada building tu sendiri. Sekiranya building tuan-tuan kalau kosong, bila on lampu dia tak melebihi 30 dan sebagainya, bermaksudnya
kos operasi tuan-tuan automatically akan jadi rendah sangat-sangat. Berbanding dengan building memang yang panas. Kita kena tengok juga building, pemilihan building tu ya. Okay. Okay, seterusnya kelembapan dan pengudaraan. Okay, kita tengok gambar kat atas tu, yang belah kanan tu ada contoh. Itu contoh yang bila dikeluarkan macam uap tu, itu adalah humidity. Bermaksud kita nak tingkatkan peratusan humidity tu. Contoh kalau dalam bilik bangunan kita tu 40%, 50%. So kita nak tingkatkan ni, kita bagi humidity tu, kita boleh ambil reading dia berapa. Bila sampai 70%, kita boleh stopkan dia. Sama ada gunakan device ataupun menggunakan timer manual pun boleh. Salah. Okay. Yang gambar belah kanan bawah tu, itu dipanggil dehumidity. So dia bentuk dia, yang ini ada dua function lah, dia humidity dan dehumidity. Tapi kita boleh setkan dia sebagai dehumidity, bermaksud dia tak mengeluarkan asap, tapi dia sedut daripada atas tu, kita tak nampak dengan mata kasar kita, sebenarnya dia sedut air. So bila dah banyak, takung yang bawah tu dia akan jadi penuh air lah dalam tu. Jadi kita boleh overflowkan dia. Maksudnya udara yang air yang ada dekat dalam udara ni, dia akan serap dan automatically peratusan kelembapan tu akan menurun. So kaedah lain yang boleh membantu macam penggunaan kipas. Okey, seteruskan. Okey, ini adalah kaedah-kaedah tanaman yang kita boleh guna pakai dalam veggie factory area. Biasanya kita akan gunakan kaedah semaian secara biji benih ataupun ada juga dengan cara keratan. Okay, kalau biji benih ni apa-apa benih sayuran yang ada tu kita boleh semai dia, dan media yang kebiasaan ni kita gunakan adalah span lah, span industri. So dalam span tu mungkin kalau sayuran yang mudah macam bayam, kailan tu mungkin dalam span tu kita boleh letak 2-3 biji. Tapi kalau kita untuk hasilkan sayur-sayur yang premium, contohnya macam green coral, red coral ataupun ice plant yang memang biji benih tu pun mahal, so kita syorkan satu cube span tu 1 biji saja supaya tak berlaku pembaziran dari segi kos pembelian biji benih. So biasanya kita akan semai dengan kepekatan baja. Biasanya kalau saya bergantung pada tanaman, biasanya lah kita bermula dengan kosong lah. So the best way sebenarnya kita gunakan air mineral atau air masak yang kita minum tu untuk peringkat semaian, sebab kita just nak basahkan span tu supaya berlaku kecambahan benih tu lah. Okay, dan bila dia dah besar, dah pindah dekat sistem, barulah kita naikkan dia punya isi dia. Okay. Okay. So, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay. So ni contoh sponge yang kita guna, yang industri. So kita boleh potong dia lebih kurang saiz cube lah, 3 cm kali 3 cm kali 1 inci ke 1 cm ke. And then kita belah bahagian tengah dia, kita letak biji benih dan kita letak dekat tray yang ada air supaya air tu boleh diserap oleh sponge tu dan dia akan jadikan kelembapan tu 100%. Okay, barulah tanaman tu boleh bercambah. Dan kita kena tutup dia, jangan bagi dia cahaya dahulu untuk 1 ataupun 2 hari, bergantung pada jenis tanaman. Ada juga biji benih yang sehari dah boleh bercambah, ada juga biji benih yang lambat bercambah. Semakin kecil saiz biji benih, makin lambatlah dia bercambah. Contoh, orang biasa cakap biji benih sawi itu dah paling kecil lah. Sebenarnya kalau nak compare dengan biji benih ice plant, lagi kecil. Dia sehalus pasir. Okay, jadi nak bercambah tu memang makan masa. So kita kena tahu benih apa yang kita nak cambah, kita nak semai tu dulu. Okay, ini contoh semaian yang kita dah buat. Bila dah mula pecah, biji benih dah bercambah, barulah kita buka cahaya, kita bagi lampu, and then kita ikut pembesaran tu. Bila dia dah 3 daun, dah hasilkan daun ketiga, barulah kita boleh pindah ke sistem. Okay. So ni contoh kaedah yang ni tanaman ni, sebab bila dia dah bercambah, kita tengok gambar yang kanan tu yang dalam tray yang ada sponge tu. So dia dapat 3 daun, barulah kita pindah ke sistem dan dia berlaku proses pembesaran. Okay. Kalau kita pindahkan peringkat awal, kita takut dia tak cukup kelembapan. Sebab pada peringkat pencambahan tu, kelembapan dia mesti kena 100%. Okay. Bila dah transplant, barulah kita nak dapatkan tadi yang 70% tu. Kita kena kurangkan.
So bila peringkat sebelum bercambah kita dah kurangkan, dia akan takkan bercambah lah. Okay. Right. So ni seterusnya pada minggu ke-7 dia dah mula membesar selepas kita buat transplant tadi tu, dan larutan baja pun kita naikkan lah daripada 0.5 kepada 1.0 ataupun 1.2. Seterusnya ni masa peringkat dah besar dah ni, dah peringkat nak harvest minggu ke-3 atau minggu ke-4, kita dah boleh bagi maksimum 1.5. Kalau boleh jangan lebih, sebab tak ada keperluan pun, dan kita takut nanti efek akan berlaku high nitrate. So bila high nitrate pun sangat bahaya kepada kita yang makan lah. Okay. Okay, ini contoh kaedah penanaman tadi tu secara bertapungan. Yang ini pula contoh secara NFT. Okay. So tak ada masalah, boleh juga. Lagi mudah, lagi jimatkan kos lah, kos operasi. Okay. So ini kaedah keratan. Okay. So keratan pun kita guna daun macam pudina ataupun mana tanaman yang keratan, kita tak perlu biji benih, kita cut dan kita potong sponge dan kita clipkan dia dan kita terus letak dalam bekas supaya akar dia bercambah. Dan lepas tu boleh pindah lah kalau nak pindah kat sistem ataupun nak kekal kat dalam sistem tersebut. Okay. Okay. So ini lepas tuai dan juga pembungkusan. So biasanya selepas kita harvest tanaman sayur-sayuran ni, sayur ni biasanya tak kisah sama ada konvensional ataupun indoor, dia memang tak tahan lama. Jadi nak bagi dia tahan lama, kita kena simpan dia dalam chiller lah, bukan dalam peti ais beku, tapi dalam chiller yang dia tak basah tapi dia sejuk. Okay. So dia akan boleh tahan sehingga 2 minggu lah. Yang penting jangan harvest lepas tu cuci basah-basah, lepas tu terus masuk dalam peti ais. Memang sayur akan rosak sebab kelembapan tinggi sangat. Okay. So yang itu kena tengok balik proses post harvest tu kena tahu supaya kita dapat pengguna dapat terima sayur kita yang premium. Okay. Dan of course bila kita buat veggie factory ni, bila kita nak dapat persejilan MyGet daripada Jabatan Tanian sangat mudah kerana kita dapat menghasilkan sayur yang betul-betul bebas daripada racun dan kita tak ada elemen-elemen atau faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan dari segi heavy duty ataupun metal ataupun logam berat yang menyebabkan tanaman kita ni tak disokong untuk persejilan lah. Right. Okay, seterusnya kita tengok pada pembungkusan. Okay, ini contoh-contoh pembungkusan yang ada dekat produk-produk premium ni. So dia lagi mudah lah Pak. Sekarang ni pembungkusan sekarang ni semua orang nak pergi kepada nak scan QR code dan sebagainya kan. So dia nak tahu kalau macam ni, dia boleh tahu dah sayur ni daripada mana, sumber dia, hasil kat mana, betul ke kualiti ke tak, berbanding dengan sayur yang jual dekat pasar burung kan, yang kita pun tak tahu apa dia punya penggunaan racun dan sebagainya lah. Right. Seterusnya kita ini ada contoh-contoh tools ataupun peralatan yang biasa kita gunakan untuk bacaan. Contoh di belah kiri. Okey, di belah kiri tu ada dipanggil PAR meter ataupun kita boleh guna lux meter untuk kita tahu bacaan intensiti cahaya yang diterima oleh tanaman tu. Biasanya minimum requirement kita letak dalam 150 micromole, bergantung kepada jenis tanaman lah. So, kalau kita dapat cahaya tu cukup, tumbuhan pokok akan cantik. Jika cahaya kita tu tak cukup, intensiti tu tak sampai diterima oleh tanaman tu akan jadi kurus tinggi dan last sekali dia akan tumbang. Tapi kita nak dapatkan kualiti adalah kita pastikan tanaman tu dia membuka dan baru dah naik ke atas, bukan macam lidi kurus tinggi. So itu memang bermaksud cahaya tu tak cukup. Okay. And then penggunaan karbon dioksida. Kalau dulu kita tengok gambar yang bawah belah kanan tu, karbon dioksida. Kalau sebelum ni benda ni mahal, harga dia satu alat ni sampai 1,000 lebih kan. So sekarang ni
Kalau tuan-tuan tengok yang gambar dekat bahagian atas kanan tu, yang macam digital cantik tu, ada dah jual kat Shopee. Harga dia RM80, 100 lebih. So dah makin murah lah, walaupun dia ada antara benda-benda yang penting untuk kita guide kita punya kandungan karbon dioksida ni. Yang ini boleh digunakan sama ada indoor ataupun dekat pertanian di luar, di conventional area lah, outdoor. Dan pH meter, EC meter itu adalah benda-benda alat yang wajib yang kita perlu guna setiap masa. So ni masa promosi Veggie Factory yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pertanian PIPIT di mana-mana event yang sebelum ni kita buat untuk memperkenalkan Veggie Factory. Kita wujudkan model-model kecil supaya orang jelas nampak. Okay. So ni antara contoh kereta-kereta akbar yang masa peringkat perasmian dan lawatan yang dibuat oleh pihak wartawan ataupun visitor teknologi ni. Okay. Alright. So sampai part tu saya dah ceritakan semua berkaitan dengan Veggie Factory ni. So kalau ada apa-apa soalan boleh terus interrupt saya untuk tahu pasal teknikal tu, sebab lepas ni saya akan ceritakan pasal isu ataupun berkaitan dengan, biasalah orang tanya dalam Veggie Factory ni adalah kos. Kan? So yang itu yang biasa, yang paling ramai orang tanya lah. Kalau tak ada, saya teruskan. So isu dan masalah yang terdapat dalam Veggie Factory ataupun Plant Factory ni. Okay. First kali benda yang orang tanya kalau kita nak bangun Plant Factory ataupun Veggie Factory ni adalah kos elektrik. Okay. Tapi ramai juga yang tak tahu sebenarnya TNB ada menyediakan package ataupun tarif elektrik untuk pertanian. So kalau kita buat guna tarif perdagangan macam rate perdagangan yang dipanggil tarif D ataupun tarif B perdagangan. Kalau D tu untuk rumah domestik, kalau B tu untuk bisnes perdagangan ni. So tarif dia mungkin tak sama, dia lebih tinggi dan sebagainya. Tapi untuk pertanian ni mungkin dia ada special tarif yang lagi rendah lah. Okay. Cuma kalau kita dah buat Plant Factory dan kita boleh mohon pertukaran tarif ni dengan TNB. Syarat TNB sangat mudah, dia hanya perlukan surat sokongan daripada Jabatan Pertanian. So boleh pergi dekat mana-mana Pejabat Pertanian daerah berdekatan untuk dapatkan surat sokongan. So tapi kena buktikanlah, kena buktikan yang betul you buat Veggie Factory, Plant Factory ataupun buat pertanian. Sebab kita tak nak ada salah guna, dia cakap dia buat pertanian tapi sebenarnya digunakan untuk rumah. Itu dah salah gunalah. Okay. Right. So kita ambil contoh kiraan paling mudah. Satu batang lampu, kalau kita nak buat Plant Factory ni, contohnya lah lampu tu 18 watt. So kita nak gunakan penggunaannya adalah 12 jam sehari. Tempoh harvest kita tu mungkin 25 hari, tak sampai sebulan, dan mungkin ada yang lagi awal, ada 21 hari bergantung pada tanaman. Dan kita kalikan dengan tarif yang TNB dah bagi untuk agriculture, iaitu sebanyak 0.47 sen. So bermaksud bila kita dapat formula perkiraan ni, sebulan satu batang lampu yang kita gunakan adalah RM2.54. So ni plus minus mungkin ada lebih sikit atau lebih kurang sikit lah. RM2.54. Okay. So dari segi kos operasi pula, kita ambil contoh satu shop lot, satu rumah kedai tu, yang biasa rumah kedai tu saiz macam standard rumah, 20 kaki kali 70 kaki. Kita boleh maksimumkan dia, pengeluaran hasil tanaman tu kita boleh hasilkan lebih kurang 6,000 head dengan level rak tanaman kita tu adalah 4 tingkat. Kalau kita ada rak 8 tingkat atau 10 tingkat, bermaksud dia akan berkali ganda lah. Yang 6,000 head ni adalah untuk 4 tingkat. So daripada 6,000 head ni, kita boleh hasilkan minimum 480 kilo sebulan ataupun bawah daripada sebulan. Okay, yang ini pun saya letak kadar 1 head lebih kurang dalam 80 gram. Tapi kebanyakan sayurnya sebenarnya atas 100 ke 150 gram lah. So ini adalah kadar kiraan paling murah sekali lah. Okay. So satu shop lot ni dengan sistem untuk menghasilkan 6,000 head pokok ni, kita kena ada lebih kurang dalam 500 batang lampu. Okay.
Okay, so bila kita kira balik dari segi kos elektrik sahaja untuk lampu 500 watt lampu tadi tu adalah lebih kurang dalam 1,200 ke 1,500. Itu paling tinggi lah untuk 500 watt lampu. So kita boleh hasilkan lebih kurang dalam 400, minimum 480 kilo. Okay. Dan apa yang kita perlu tekankan dalam veggie factory ni, jangan ikut harga jualan macam di pasar borong. Di pasar borong kita dah sedia maklum, dia adalah bukan sayur yang berkualiti, bukan yang premium. Kita tak tahu apa yang dia guna pakai racun apa dan sebagainya. Sedangkan dalam veggie factory ni kita hasilkan tanaman yang free pesticide, free chemical, dan free apa-apa pollution, pencemaran-pencemaran yang ada ni, dan kita hasilkan sayur yang premium. So bila premium, harga dia memang ada special lah, premium price untuk sayur ni. Jadinya kita lebih menggalakkan pengusaha ataupun farmers yang buat veggie factory ni untuk cari market sendiri. Banyak kalau kita tengok dekat Jaya Grocer, Yonbi, Tesco, ada dah produk-produk yang dia jual dalam bentuk packaging. Biasanya dia takkan jual by kilo, dia akan jual by packing. Satu packing tu lebih kurang dalam 100 gram, 150 gram, harga lebih kurang dalam RM6, RM7 sebagainya. So kalau sekilo kita boleh buat harga estimate RM15, kan? Tapi kalau kita buat dalam bentuk packaging, kita akan dapat sekilo tu dalam RM30 atau RM40. Okay, dalam bentuk packaging lah. So ini kita kira raw saja 400 kilo. Kalau kita letak harga paling murah adalah RM15 per kilo. Tapi kalau you buat ice plant, you jual harga RM15, maksudnya you rugi. Sebab ice plant yang Cameron hantar ke Lembah Kelang ni pun harganya paling murah adalah sekilo RM80. Yang ada dekat pasaran, yang boleh cari dekat market lah. So kalau you jual untuk ice plant ni biasanya paling murah kalau yang dalam veggie factory ni adalah RM50 kita boleh jual. Maksudnya harga tanaman tu lebih rendah daripada harga komersial yang menggunakan racun tu. Okay. Tapi bergantung pada jenis tanaman. Tapi kalau you buat salad green coral, you guna pakai harga salad yang biasa you jual dekat pasar borong RM3.5 sekilo tu, you lupakanlah, you jangan buat veggie factory. Sebab sayur yang RM3.5 dekat pasar borong tu adalah sayur yang low quality dan tinggi residu dan sebagainya. Kita tak tahu daripada mana sumber dia. Okay. Berbanding dengan sayur premium. Dan dekat Malaysia ni ramai golongan-golongan elit yang pentingkan kesihatan, dia akan cari sayur ni berbanding dia nak habiskan duit dekat hospital untuk beli ubat, operate dan sebagainya. Okay. So itu kos dari segi lampu tadi kan. And then kos-kos lain elektrik mungkin kita ada gunakan pump aquarium tu, and then gunakan kipas sebagainya. Itu plus minus lebih kurang dalam RM500 sebulan. Itu paling tinggi lah. Okay. Dan kos baja dan bahan adalah sangat-sangat rendah. 300 ni pun terlalu tinggi sebenarnya. Sebenarnya lebih kurang dalam estimate RM100 ke RM150 sahaja sebulan. Dan sewa premis. So sewa premis contoh kalau nak sewa kedai untuk buat plant factory boleh. Tapi kita cadangkan carilah yang paling murahnya yang you boleh dapat sewa lah. Jadi, kalau yang ada bangunan sendiri tak ada masalah. Kan biasanya nak menyewa ni. Dan kita lagi syorkan sewaan ni cari tempat-tempat yang yang bukannya macam contoh kedai makan. Dia perlu lokaliti dia perlu dekat tempat yang public ramai sebagainya sebab dia nak attract orang. Kalau macam veggie factory kita tak perlu, kita tak nak libatkan orang keluar masuk dan dia akan menyebabkan pencemaran pada tanaman kita. So kita perlukan macam satu tempat lokasi yang bertutup, yang tak libatkan attraction. So bila tak libatkan attraction, of course building sewaan bangunan premis tu akan rendah lah. Kan? So kita kena cari yang paling rendah. So saya suggestkan carilah yang harga RM800 ke bawah. So kalau kita tengok kos operasi dia kat sini untuk yang satu shop lot ni yang boleh menghasilkan 6,000 head ni hanya RM2,870. Okay. Ni kos keseluruhan Okay. Sedangkan jualan kita dah boleh dapat minimum pun RM7,200. Sebab saya letak harga kadar per kilo yang paling rendah RM5. Kalau you tanya mana-mana veggie factory yang buat plant factory, dia akan cakap mana boleh harga ni. Sebab harga yang diorang jual paling murah pun saya nampak adalah RM30 sekilo. Itu paling murah lah.
Itu tanaman sayuran biasalah. Kalau ice plant pun ada yang sampai 100 atau RM120 sekilo. Okay. Apa-apa pun, suksesnya Veggie Factory ni bergantung kepada tuan-tuan punya pemasaran. Tuan-tuan pandai cari market, pandai cari mana nak salur, dah dapat rancang dulu sebelum bertanam, itu yang terbaik. Tapi kalau tanam and then baru nak fikir cari market ataupun bergantung kepada pemborong-pemborong ataupun orang-orang tengah yang kat pasar borong tu, tuan-tuan akan gagal lah. Okay. So itu dari segi kos dia lah. Dan kalau kita kira kasar dia pun sebenarnya kita boleh dapat lebih kurang dalam RM4,000 sebulan lah. Itu untuk satu shop lot. So kalau yang mana yang buat yang dalam building yang lagi besar ataupun bilangan head yang lebih tinggi, dia akan berlipat kali ganda sebab dia dah jimatkan dari segi faktor-faktor lain tu lah. Okay. Alright, so 12.20. Okay. Setakat ni inilah yang saya boleh jelaskan berkaitan dengan antara teknologi yang boleh diguna pakai dekat era sekarang ni ataupun kaedah urban farming ataupun future farming yang kita boleh guna pakai. Dan akan datang mungkin akan ada lagi yang tambahan yang lagi baik lah. So ini sebagai guideline kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat tu nak mendalami, nak tahu lagi pasal Veggie Factory ni, technicality, nak nampak depan mata, tuan-tuan boleh pergi terus ke Pejabat Pertanian Daerah Gombak ataupun pergi terus ke Kompleks Pertanian Sedang. Yang dekat situ dah ada model-model, dan di Sedang juga ada dah elemen-elemen IoT yang dah dimasukkan ke dalam Veggie Factory tu. So boleh tengok macam mana sistem tu running, macam mana controlling dekat PC, dekat phone dan sebagainya. Itu adalah tambahan. Tapi asasnya adalah inilah basic dia, sistem ni. Okay. So ada apa-apa soalan ke yang saya nak buka? Okay. Ni. Okay, saya baca pada soalan dia. Apakah tanah yang sesuai untuk tanam kangkung, kailan dan tanaman sayuran? Ni maksudnya di konvensional ataupun di Veggie Factory. Okay, kalau Veggie Factory, saya tak galakkan guna tanah. Sebab tanah ni kita tak tahu mungkin ada penyakit ataupun perosak tanaman ataupun ada fungus dan sebagainya yang boleh beri kesan kepada pertanian lah. Tapi untuk kalau tanaman konvensional di luar, sebenarnya apa-apa tanah pun tak ada masalah. Dia tak ada cerita pasal tanah hitam, tanah merah, tanah hijau. Tak ada istilah tu semua. Yang penting adalah condition tanah tu sendiri. Tanah tu peroi, tanah tu ada organik, dan yang paling penting sekali, larian air. Okay. Maksudnya, contoh saya ambil contoh, kalau tanah yang biasa dengan tanah liat, bila kita curah air tanah liat tu dia lambat turun. Dia akan bertakung dan release. Yang itu yang tak bagus. Tapi kalau kita siram, dia terus basah dan serap, itu yang terbaik lah. Okay. So itu daripada soalan yang diajukan. So soalan kedua daripada Cik Mio. Dah beli tapi belum guna Note MCU. Okay. So maksudnya antara kita punya viewer pada hari ini dah tahu dah Note MCU, dah tahu device tadi lah Arduino Uno Mega. So boleh tuan-tuan cuba mendalami dulu. Tak payah guna untuk pertanian dulu pun tak apa. Try dulu, buat dulu, guna untuk benda lain, contohnya lampu kat rumah ke sebagainya. So bila dah tahu tu, tuan-tuan akan faham dan tuan-tuan boleh ubah dah daripada guna lampu kat rumah, boleh gunakan untuk sistem irrigation, vertigasi dekat ladang, ataupun nak guna sistem untuk pembajaan ke apa ke, sistem untuk mungkin nak buat robot ke, manual robot kecil ke macam remote control tu untuk curah baju, semuanya boleh buat. Asasnya adalah yang tadi tu, Arduino ataupun MCU ni semua lah. So baguslah kalau kita dah ada, dan harganya pun tak mahal kan, dalam puluh-puluh ringgit saja di Shopee. Arduino ada yang datang siap setting tak? Okey, dekat Shopee kalau pergi check balik dekat mana-mana online lah, Shopee contohnya lah kan, dia ada jual device sahaja, Arduino ataupun Uno sebagainya,
yang dia punya circuit board tu je, ataupun ada juga jual sekali dengan wire jumper dia, ada jual sekali package dengan relaynya. Benda tu dah ada dah. Dan benda tu bila kita pasang dekat alat kita, alat elektrik kita tu, nanti kita akan install dekat phone kita ke atau dekat PC kita apps tu, lepas tu kita connectkan, lepas tu kita nak setting tu semua kat dalam tu. Yang dia punya guideline apa benda, dia ada keyword dia tu, yang itu semua ada dekat dalam YouTube ataupun dekat dalam Facebook, dekat Google. You just type je macam mana guys panduan ataupun you type guideline ataupun how to set up device ni, dia akan keluar dan macam-macam cara. So you just pilih je. Sebab dekat Malaysia ni pun budak sekolah dah buat benda ni, tapi untuk macam tujuan lain lah, bukan pertanian lah. So konsep dia sama je. Okay, memang ada jual lah, cuba boleh cari dekat website. Okay, rumah serata rumah serata ataupun bawah, masalah tupai tanah. Okay, tupai. Okay, tupai ni maksudnya tanaman secara konvensional lah kan. So, saya cakap tadi, kalau tanaman konvensional ni memang kita tak lari daripada makhluk-makhluk lain ni, haiwan, serangga, apa semua, dia orang pun makhluk hidup. Kecuali kalau dalam plant factory kita tutup, dia tak boleh masuk. So nak isu berkaitan dengan macam perosak, tupai ke, monyet ke sebagainya, cubalah pergi ke arah biological, macam penggunaan bunyi kan, macam biasa macam monyet kan, dia menggunakan sistem bunyi ataupun gunakan macam-macam cara dah, patung harimau lah apalah untuk takut, tapi benda tu tak akan berlaku. Benda tu tak akan boleh settle dalam masa yang on the spot, kerana haiwan-haiwan ni pun dia boleh berfikir dan dia pun tahu macam mana dia akan, maksudnya kita kena sentiasa ubah dan sebagainya. Kalau sistem kawasan kebun tuan tu berpagar dan sebagainya yang menyebabkan boleh menghindarkan tu, cuba buat ke arah tu lah. Okay. Alright. Benih jenis F1 hybrid ke? Okay. Benih ni, biji benih tak kisah tanaman apa pun, saya memang syorkan kita dapatkan biji yang F1 lah. Okay, maksudnya F1 ni benih yang betul-betul dah dirawat, yang betul-betul dah berkualiti, dan pengeluar itu pun bukannya siapa-siapa yang memang mungkin yang ada brand, macam contoh dekat Malaysia ni banyaklah macam Lekat, GWG apa semua, Crop Power sebagainya. Itu semua adalah pengeluar-pengeluar yang bertauliah lah senang cakap kan, berbanding dengan yang ni kan. Jadi dia punya potensi atau peratusan dia tu, contoh kalau ada 10 biji benih, mungkin boleh jadi 10 berjambah ataupun paling kurang pun 9 berjambah, satu tak jadi. Tapi kalau bukan F1 yang benih yang kita ambil daripada tanah pokok ini, kita tak ada buat rawatan pula dan sebagainya, mungkin 50% saja. Dan mungkin rendah daripada itu. So benda kat situ akan menyebabkan kerugian lah kepada farmers kan. Walaupun harga F1 ni mahal, tapi dia punya impact dia besar, dan bila kita buat kiraan balik, dia menguntungkan lah. Okay, soalan seterusnya yang ke-6, pH atau isi meter selain Hana ada tak yang mempunyai milik jenama lain? Okey, sebenarnya banyak brand ni dekat online pun dijual. Cuma betul lah macam tuan V Sarawana ni cakap. Saya memang syorkan penggunaan isi dengan pH meter ni, carilah apa-apa brand-brand yang agak berkualiti daripada yang kosong punya, yang tak ada brand ataupun just macam yang low grade. Sebab benda ni sangat-sangat mempengaruhi. Okay, sebab saya pun pernah beli yang harga RM60 dekat Shopee ke, kat Lazada ke, dan saya comparekan dengan yang brand yang kualiti yang harga RM300-400. Bacaan dia memang berbeza dan dia tak menentu. So kalau kita dah biasa dengan yang murah ni, so maksudnya kita tak dapat ketepatan yang betul lah. Tu yang kadang isunya tanaman ni ada simptom sekian, tu puncanya mungkin daripada situ, bukan daripada faktor lain. Faktor nutrien tu sendiri tak betul. Okay. So saya cadangkan atau syorkan carilah. Saya setakat ni brand Hana, itu adalah beberapa brand lain, saya pun tak ingat nama dia. Cuba dulu tengok. Biasanya kalau yang ada warranty, yang ada ni, of course dia adalah yang terbaik lah. Kalau yang brand yang tak ada warranty ni, memang dia akan low quality lah. Okay. Ice plant tu apa? Ice plant tu apa?
Okey. Saya tunjuk balik dekat dalam okey. Kalau tengok gambar yang bawah belah kanan tu yang dekat dalam penimbang tu, itu ice plant. Sayur yang dia ada kristal-kristal pada daun dia dan dia ada rasa masin dan dia boleh makan lagi sedap lah, dan dia ada rasa juicy, air dekat dalam tu lah. So, kalau gambar lain tanaman yang kita boleh tengok, okey, ni gambar yang bawah tu, itulah ice plant. Okey. So mungkin tak ramai yang tahu, tapi kalau yang golongan elit ni dia orang sukalah, ataupun siapa yang pernah pergi Cameron Highland memang banyaklah di sana sebab dia boleh hidup kat sana. So itu ice plant. Okay. Seterusnya, siapa target market untuk sayur mahal ni? Okey, siapa target market? Okey, target market memang biasanya sayur, kalau kita buat sayur yang premium ni, kan of course lah, bila dah premium tu mungkin dari segi kos pun tinggi, dia menjadi mahal. Tapi kalau dia boleh jual, dapatkan kos yang rendah, mungkin jual harga rendah. Tapi sayur-sayur yang premium ni, sayur-sayur yang bebas racun, bebas kimia, sebenarnya kalau tanyalah dekat siapa-siapa pun semua akan nak. Dia tak kira ada golongan kaya, golongan miskin, tak ada. Tak ada. Saya sendiri pernah bagi talk sebelum ni, sebelum PKP pada bulan 1 2020. Saya bagi talk dekat National Cancer yang dibuat dekat Hospital Sungai Buloh. Okay. Bila saya tunjukkan dekat yang saya punya audience tu adalah doktor dan juga nurse. Okay. Dalam tu doktor dan juga rawat. Bila saya tunjukkan slide, saya tunjukkan apa senario yang berlaku sekarang, sayur-sayur yang sampel yang kita ambil dekat ladang, kita hantar lab semuanya, diorang terkejut. Diorang tak sangka rupanya sayur-sayur yang ada dekat market yang biasa ni, yang tak ada ni, terlalu tinggi residu dia. So kesan dia besar. Of course kita tak kira lah kita ni golongan bangsawan ke tak bangsawan ke. Of course kita nak kesihatan kita kan. Kita tak nak sakit dan sebagainya kan. So sebenarnya target tu sebenarnya seluruh. Semua orang tahu. Semua cerita dia sekarang ni orang tak tahu. Orang beli dan makan saja. Itu je isu dia. So, bila dia tahu, dia tak akan beli. Dia akan cari yang premium. Okay. So sebab itulah kena cari sayur-sayur, macam jabatan pun galakkan kalau nak cari sayur-sayuran dan sebagainya, cari yang ada logo My Gap ataupun My Organic, ataupun akan datang ada logo free pesticide. Dan tapi jangan terkejut, dekat sekarang ni pun dah banyak dah orang yang ambil kesempatan, dia buat sendiri coding dia, tulisan dia cakap ini organic lah, ini free, pesticide free lah sebagainya. Tapi tak ada proof yang benda tu adalah organic ataupun pesticide free berbanding dengan yang jabatan dan sertifikat, sebab kita ada proses auditing kita dan setiap farmers yang kita bagi persicilan tu ada coding dia sendiri. Okay. So yang itu tuan-tuan kena tengok balik lah. So target market untuk sayur mahal ni, of course semua, bagi saya senang cakap, semua orang yang tahu pasal kesihatan. Okay. Saya sendiri pernah pergi buat survey dekat satu shopping komplek ni, ada satu kedai DMS maksud saya yang dia jual produk-produk organik. Okay, dalam tu ada beras, ada sayur sebagainya kan. So saya tanya pada dia, boleh bagi tahu tak dalam Malaysia ni siapa sebenarnya paling banyak customer you? So dia sendiri cakap 90% adalah Chinese. Okay. Because of Chinese, mungkin mentaliti dia tak sama kot dengan yang saya dapat rumuskan lah. Dia akan cari sayur-sayur ataupun produk-produk yang betul-betul free kimia, free pesticide ni, dia akan cari. Walaupun harga tu saya tengok berkali-kali lagi mahal daripada harga yang saya expect dekat dalam kedai tu. Tapi sentiasa jalan. So maksudnya ada dah target tu. Kena cari. Kalau you bawa saya beri tapi you sembang dekat pasar borong, orang takkan layan. Sebab dia orang tak tahu benda tu. Dia orang yang Bangladesh, Nepal tu semua jual je. Dan dia tahu nak murah. So itu beza lah. So kena pandai pilih target tu sendiri. Okay. Kalau macam dekat dalam Lembah Kelang ni, TTDI, PJ, itu semua golongan-golongan yang target utama lah. Yang diorang cari. Dalam masa sama, diorang pun tak tahu mana nak dapat sumber. So, kena tahu macam mana nak networkkan antara pengeluar dan juga petani itu sendiri. Kalau boleh, elakkan daripada penggunaan orang tengah. Okay. Okay. So, ini bukan Okay.
Encik Razak, how to set up course. Okay, untuk course dari initial setup tu macam saya dah terangkan tadi, ini adalah secara gambaran. Okay, untuk course permulaan saya bagi tahu, mungkin saya tak masuk dalam slide ni, untuk saiz 20x70 atau melibatkan sistem yang boleh menghasilkan 6,000 head ni, sebenarnya kos dia memang agak tinggi sebab lampu, kalau kita menggunakan lampu yang yang horticulture light, satu batang pun RM100. So kalau 500 batang, that means RM50,000 saja you dah spend kan untuk lampu. Okay, dan macam rak sebagainya, itu kita menggunakan sistem rak-rak biasa, tak perlu yang optimize sangat. Kita just menggunakan rak-rak yang store, yang ada jual dekat mana, yang diguna pakai dekat mana gudang store yang rak warna kuning biru tu. So kita gunakan itu, dan kita dari segi peralatan macam NFT ataupun sistem tu, itu terpulang. Tapi roughly lah secara kasarnya, untuk keseluruhan 20x70 ni paling rendah adalah lebih kurang 80 hingga 100,000 untuk setup. Okay. Dan 100,000 walaupun 80 hingga 100,000 ni, tapi dia bukannya habis. Maksudnya benda ni akan tahan bertahun-tahun. Once you akan dah 8 tahun akan datang, mungkin lepas 8 tahun lampu je yang kena tukar, tapi sistem tu tak perlu. Itu beza dia lah. Bukannya macam benda yang pakai buang. Okay. So itu lebih arrange lah. Kalau ada juga kita tanya farmers lain yang buat plant factory ni, yang lebih high tech lagi, dan dia boleh buat satu shop tu, kos dia saja hampir dekat 300,000, ada yang setengah juta. Okay. Alright, seterusnya nak tanya, bagi penanaman konsep veggie factory ni untuk pengelolaan bagi agro belia yang mula di kawasan lapang rumah, boleh ke kami dapatkan? Boleh. Nak dapat khidmat nasihat ni, even kalau you nak buat veggie factory dekat dalam bilik, dekat rumah you sendiri pun tak ada masalah. Sebab konsep dia asasnya ilmu lah. Okay. Kalau you ada, you boleh buat. Lokasi tu tak menjadikan apa-apa isu sangat lah. Okay. Okay, next. Ada tak Jabatan Pertanian buat projek veggie factory aquaponik? Okay. Veggie factory aquaponik. Okay, dia macam ni. Kalau kita buat dalam bangunan bertutup veggie factory dan kita mixkan pula dengan ikan, okay, dia boleh besaran tu boleh berlaku. Ikan pokok of course akan okey lah. Ikan ni okey, cuma dia akan takut ada penyakit dan sebagainya. Dia ada kena kawalan lain untuk ikan tu sendiri. Sebab bila dalam building bertutup, okay, ikan ni walaupun ada condition air yang cantik, oksigen cantik, tapi pengudaraan tu mungkin tak cukup untuk ternakan ikan. Tapi dah ada orang buat lah yang dalam kabin dan sebagainya. So tak ada isu lah sebenarnya. Boleh cuba, dan ataupun kalau nak tengok konsep aquaponik yang high tech, boleh datang ke Pejabat Pertanian Daerah Gombak. So kita ada model. Lepas tu yang high tech aquaponik yang integrasi antara sayur dan juga ternakan. Okay. Next. Sayur atau buah yang dimakan haiwan pula. Okay. Itulah yang terbaik. Dimakan kerana tiada unsur bahan racun. Sedangkan untuk teknik-teknik yang ditetapkan di bandar, teknik aquaponik mitigasi di ruang tertutup menyebabkan haiwan rosak ni tiada dan tidak wujud. Macam mana kita nak ubah mindset pengguna berkenaan kelebihan teknik? Ya betul. Maksudnya ialah macam serangga ke penyakit perosak tanaman, dia pun sama, dia pun makhluk juga kan, dan dia pun cari makanan macam kita juga cari makanan. Okay, tapi kalau dia boleh menjejaskan pendapatan kita, boleh kesan kepada pengeluaran hasil kita, so kita kena fikirkan something macam mana kita nak kawal dia. Macam saya tengok ada setengah farm tu kan, dia buat plant factory ataupun dia buat indoor farming ni, tapi di luar bangunan tu dia ada saja tanam-tanam macam tanam sayur lah, tanam apa. Bila saya tanya kenapa buat dekat luar ni, saya ini nak bagi burung makan. So maksudnya dia niat itu dia menghasilkan tanaman untuk manusia, dan juga dia buatkan tanaman untuk bagi haiwan ataupun ternakan ataupun serangga lain makan. Sama juga di dalam Jabatan Pertanian Gombak pun kita ada lot fertigasi tin, dan dekat luar tu kita ada tanam sikit buah tin. Tujuannya kita nak bagi burung makan. Sedekah lah. Okay. Alright.
Ada satu lagi nak tanya ni gunaan kalau kita tanam guna kaedah hidroponik, ini sumber baja AB, boleh cakap sayuran organik atau tidak? Dalam mendapatkan persijilan My Organic, okay, even though kalau you gunakan baja organik sekalipun, tetapi you tanam dalam bekas hidroponik, you takkan dapat persijilan organik. Itu syarat ASEAN yang telah ditetapkan. Okay. Memang ramai yang tanya saya soalan tu. Yang kita boleh hasilkan macam veggie factory lah. Kita dah tentu tak menggunakan racun. Kita tak ada serangga dan sebagainya. Cuma yang ada adalah kita gunakan baja AB. So walaupun kita hantar makmal pun sampel AB, sampel sayur yang kita buat guna baja AB dengan sampel sayur fully organic, result dia sama je. Tapi disebabkan syarat sertifikat tu, organik ni kena atas tanah. Itu syarat dia. Itu mungkin boleh tanya lebih lanjut dekat bahagian biosecurity untuk dapatkan ataupun bahagian persijilan kualiti untuk dapatkan detail lah. Tapi bagi saya once you dah menghasilkan tanaman yang bebas daripada racun, bebas daripada penggunaan kimia-kimia yang berbahaya, itu dah mencukupi untuk dapatkan sayur tanaman you premium. Baja AB bagi saya dia adalah kategori garam mineral lagi. Dia bukannya betul-betul 100% chemical yang memang dia pembuatan itu melalui proses chemical. Tapi bila kita ambil sampel, kita cuba buat comparison dengan kaedah organik, tanaman pembajaan organik pun result dia sama. Sebab dia ambil dekat akar dan dia untuk pembesaran tanaman itu sendiri lah. Berbanding dengan kita tanam dan kita spray dengan penggunaan baja kimia dekat permukaan daun tu. Yang itu memang berbeza lah dengan baja AB. Okey, jelas kan? Ada satu soalan lagi. Kalau daripada Asrun Faiz Saad kalau kita tak gunakan lampu grow light, kita guna lampu biasa boleh tak? Kalau boleh, berapa lumen yang sesuai untuk digunakan? Macam saya dah tunjuk tadi dekat dalam slide tadi tu yang model yang Jabatan Perdana buat, kita gunakan lampu biasa, lampu jenis LED yang biasa yang ada jual di kedai, di hardware, di Mr. DIY. Tak ada isu dari segi pembesaran. Okay. So dia punya gabungan tu kita buat, lampu tu lebih kurang dalam 16 atau 18 watt. Lepas tu dia punya bacaan, kalau baca dekat batang lampu tu, ada dekat stiker tu dia ada tulis 3 ataupun 4,500 Kelvin, 6,000, 7,000 Kelvin. Itu ya kita gunakan. Kita gabungkan color warna putih dan juga warna kuning untuk hasilkan. Dan dia tak ada isu, tak ada siapa yang cakap guna lampu biasa ni tak boleh, tanaman tak boleh hidup. Tak. Sebenarnya boleh hidup, tak ada masalah. Cuma teknik tu kena betul. Bila kita gunakan gabungan dua lampu tu, dan yang perkara kedua adalah kita kena dapatkan intensiti cahaya. Intensiti cahaya tu, kita bila lampu yang biasa ni intensiti dia rendah. So maksudnya kita kena closekan lampu tu dengan tanaman kita. Bila pokok tu, sayur itu membesar, kita naikkan lampu, kita adjust dia. So maksudnya jarak antara lampu dengan tanaman tu kita kena rapatkan untuk mendapatkan intensiti cahaya ataupun dia punya bacaan dia 150 mikromol lah. Okay, kalau kita jarakkan lebih kurang 1 kaki daripada tanaman tu, of course bacaan dia akan jadi rendah, dia akan jadi 60 mikromol. So bila berlaku macam tu, tanaman akan jadi kurus dan tinggi sebab dia mengejar cahaya. So itu terjadi lah. So caranya adalah guna lampu biasa, kena rapatkan lampu tu. Maksudnya kena buat satu hanger untuk lampu tu kita boleh adjust tinggi atau rendah mengikut pada pembesaran tanaman tu. Tapi kalau kita gunakan lampu yang horticulture light dan sebagainya, memang dah intensity dia dah tinggi. So jarak tinggi 1 kaki ke 2 kaki pun dia dah boleh capai dah keperluan pokok tu. Itu beza dia. Tapi harga pula yang horticulture light tu mahal lah. Sampai 100 lebih sebatang berbanding dengan lampu biasa hanya RM12 sebatang. Okey. Soalan yang terakhir daripada Muhammad Zaki Harun, material yang sesuai untuk kita buat greenhouse. Material yang sesuai. Greenhouse Okey, kalau greenhouse, of course dekat Malaysia ni
kita kena pakai bahagian bumbung tu kena yang ada UV protect lah kan. So plastik-plastik yang ada yang lucina ni kena check balik. Ini ada protection UV ataupun tidak. Okey, lepas tu bahagian tepi tu pun tengok balik dari segi mesh ataupun netting yang digunakan tu. Macam mana kan. Sebab biasanya kalau greenhouse yang dekat Malaysia ni kebanyakannya tujuannya adalah untuk lindung daripada cahaya terik. That's why kita buat protection UV dan untuk lindung daripada hujan lebat. Okay. Tapi kalau ada orang cakap greenhouse ni untuk lindung daripada serangga, itu menipu lah. Sebab saya tak pernah jumpa lagi setakat saya hidup ni mana ada greenhouse yang betul-betul tak ada serangga atau penyakit masuk. Dia akan masuk, dia akan macam-macam kaedah, melalui udara, melalui macam-macam kaedah akan masuk. Melainkan you betul-betul buat ada bukti le, kita dah ambil gambar meleleh. Atau masa dalam grup lah. Okay. So kalau kita buat greenhouse yang structure-nya adalah glass. Okay, kita panggil glass house atau kan. Yang pakai polycarbonate keseluruhan. Yang itu yes bertutup, memang tak boleh udara pun tak masuk. Tapi isu dia dekat Malaysia ni cuaca kita yang panas, terlalu terik, dia akan menjadikan perudaraan tak ada dan pokok pun tak boleh hidup lah. Okay, itu soalannya. Saya terjawab soalan tadi. Terima kasih kepada Tuan penceramah kita. Kita pun dah sampai ke penghujung. Sebelum kita mengakhiri webinar kita ni, jadi kita mohon minta pada penceramah mungkin kata-kata perangsang, mungkin ada amanat-amanat yang terakhir untuk peserta kita untuk menambahkan semangat. Silakan. Saya satu je lah yang saya nak pesan lah kita ni buat ni kita kena fikir kita buat pertanian ni kita nak bagi siapa makan. Itu yang isu yang utama lah. Kalau kita buat pertanian hanya memikirkan kepada keuntungan semata-mata tanpa mengira dari segi risiko bahan yang kita hasilkan tu mempunyai residu yang tinggi yang kita boleh beri kesan kepada orang lain yang makannya, saya rasa better kita buanglah niat tu. Okay. Kita dah tak perlu dah. Di zaman sekarang ni, zaman 2020, mungkin zaman sebelum ni mungkin boleh ke arah tu, tapi sekarang ni dah banyak lah kaedah-kaedah lain. Kita cubalah atasi benda-benda tu. Saya faham. Sekarang ni saya sendiri pun buat research. Mana-mana tanaman, semua orang boleh growkan tanaman. Semua orang boleh tanam. Boleh besarkan tanaman. Tapi faktor-faktor yang tadi macam yang 6 isu utama tu memang kering kita tak boleh nak kawal. Itu ialah di luar kawalan manusia. Contohnya faktor cuaca, iklim, itu kita boleh nak kawal. Tapi mana-mana faktor yang kita boleh kawal, kita cuba kawal. Contohnya pembajaan. Okay, sekarang ni dah ada yang teknologi terbaru kita boleh dapat. Soil sensor. Okay, bila soil sensor tu kita gunakan, kita manfaatkan dia, kita boleh dapatkan apa reading tanah tu, apa NPK yang ada dekat dalam tanah tu. Kita dah boleh modify dah kita punya sistem pertumbuhan ataupun tanah ni untuk konvensional lah kan. Berbanding dengan kita agak-agak letak je lah baja. So itulah yang berlaku, tumbuh-sarang pun tak sekata apa semua. Benda tu mempengaruhi sebenarnya. Kadang penyakit boleh datang daripada tanah tu sendiri ataupun baja kita yang tak betul boleh menyebabkan penyakit lain. Kalau kita boleh kontrol benda-benda asas macam tu, insyaAllah kita boleh hasilkan tanaman yang elok lah. Okay. Untuk serangga, biasa ramai lah orang tanya, cik macam nak kawal serangga. Memang saya faham. Sekarang ni jalan terakhir diorang adalah racun. Tapi tuan-tuan kena ingat, sebenarnya kita sini di atas 1000%. Racun adalah bukan jalan terakhir. Kita cuba pergi kepada metod lain. Jangan kita start tanam je, kita dah fikir racun apa nak pakai. Serangga tak sempat datang lagi, kita dah spray racun. Itu yang biasa saya dengar. Tanam terung, tanam melon, cili ni, serangga tak sempat lagi nak hidu. Yang itu ada pokok. Dia dah bubur semua. Itu masalah. Bila berlaku macam tu, serangga ni dia
dia proses dia generasi berikut dia tu cepat. Dia tak macam kita nak lahirkan anak mungkin 9 bulan lebih. Dia dalam masa beberapa hari, minggu saja dia dah boleh dah keluarkan generasi berikutnya. Contoh saya bagi contoh kawasan you ada 100 serangga. 100 serangga apid ataupun trip lah. So you spray dia dengan penggunaan dos yang agak melampau. Daripada 100 tu mungkin 50 mati. 50 lagi dapat selamatkan diri ataupun 30 lagi dapat selamatkan diri. Okay. Dia 30 yang baki ni dia akan pergi cuba tambah antibody badan dia, dia imunkan badan dia. Bila dia lahirkan generasi yang berikut dia dah mutasi, dia macam dah jadi macam mutasi lah. Dia akan generasi berikut dia akan kebal dengan test ataupun rasa ataupun bau racun yang kita dah guna pakai tadi tu. So bila dia masuk ke kebun balik, bila dia dah dewasa masuk ke kebun balik, dia dah imun lah. So sebab itulah racun ni daripada 100 tahun dulu lagi dah hidup. Orang dah buat dah racun ni. Kenapa? Dah 100 tahun sampai sekarang tak boleh settle masalah penyakit serangga ni. Satu, kita kena fikir kita pun manusia 100 tahun dulu pun sampai sekarang masih ada lagi, tak lupus. Jadi makhluk Allah ni semua akan ada. Cuma kita kena fikir sekarang ni cara nak protect. Kita tak payah fikir dah cara nak membunuh tu, tak perlu dah. Dan memang takkan jadi. Cara nak protect. So kaedah nak protect macam tadi faktor-faktor tadi tu lah. Dari segi penggunaan alternatif kepada gunakan indoor farming kan, tanaman dalam bangunan. Kalau untuk tanaman lain yang tak boleh dalam bangunan ni, gunakan kaedah lain, kawalan biologi, kita ada biopest repellent, pergi ke arah tu. Jangan jadikan kerana seorang farmers menggunakan racun, farmers yang lain pun terkesan menggunakan racun yang ikut sure ataupun tidak menggunakan racun sebab serangga itu dah imun dan dah pergi ke kawasan lain. So niat untuk menghasilkan makanan ni, make sure tu kena betul. Jangan fikirkan profit sahaja. So itulah pesanan saya. Sekiranya ada apa-apa isu masalah ke, cuba bincang itu. Dan jangan fikir bila dalam sektor tanaman ni, dia tak sama dengan sektor pembinaan. Contoh, membina, you boleh fokus kepada pelan arkitek. 10 tahun lagi pun you boleh guna pelan arkitek tu dan dia akan jadi bentuk yang sama. Tapi dalam pertanian, you ada pelan sekalipun, tak semestinya itu akan jadi realiti. Okay? So itu saja pesanan saya.